Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal 2 lagi hadis. Termasuk ini 3 lah. Lepas tu habis. Lepas tu kita cari alin pula. Ada dah insya-Allah. Juga yang disusun oleh Ustaz Amri. Tuhan memanggilmu, insya-Allah. Nanti saya bawa harga RM10. An Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun qad wusima fi wajhihi faqala la'anallahu alladhi wassamahu. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa seekor keldai, kita kata keldai, melalui berdekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah diconteng pada wajahnya. Lalu baginda bersabda, Allah melaknati orang yang menconteng wajah himar ini. Arab ni tuan-tuan, dia paling marah kalau kita panggil dia himar. Lain tak apa, hang panggil himar baru penampak. Keldai dia cukup marah, dia sensitif dengan perkataan tu. Waktu saya duduk di Yaman tu, dia peduk keli dalam masjid. Orang tua tu dia suka melawak, dia panggil himar, dia marah sungguh macam nak berkeli tu. Tengok malam ni, Nabi bersabda, Allah melaknati orang yang menconteng wajah himar ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Uraian, betapa agama Islam ini begitu halus ajarannya hingga komunikasi manusia sesama binatang pun turut diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak abang. Detailnya, perincinya agama kita ni, agama yang cukup sempurna, tak ada kekurangan, tak ada cacat celah. Semua diajar oleh Al-Quran. Mana dari Quran? Wa nazzalna 'alaikal kitab fi bayanin likulli syai'. Surah ke-16, surah An-Nahl pada ayat 89. Ini dalil tuan-tuan. Dan kami turunkan Al-Quran, kata Allah, untuk menjelaskan segala sesuatu. Apa kamu nak tahu? Hubungan antara bangsa, kewajipan pemimpin, kewajipan bapa, kewajipan anak-anak. Makna semua siap dah. Ma farratna fil kitab min syai'. Dalil kedua Al-An'am ayat 38. Kami tidak abaikan apa sesuatu pun dalam Quran. Bab apa kamu nak tahu? Tak ada dalam Quran, diperjelaskan oleh hadis. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama umat Islam. Jadi jangan kita meragui tentang kesempurnaan kitab Al-Quran. Sampai cerita, walaupun ini dikuat dengan hujah hadis, ada ayat-ayat lain dalam Quran Allah tak bagi kita buat zalim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Surah Yunus ayat 44. Sesungguhnya Allah sebut, aku tidak menzalimi. Siapa dia? Makhluk yang Allah cipta ni, walaupun sedikit, termasuk kita. Akan tetapi kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Tu Allah cerita. Allah tak buat zalim kat kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke-24, matan arba'in, kitab di 40, sampai Allah bagi tahu pada, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Ini menguatkan hujah Yunus 44. Saya bawa dalil hadis Imam Muslim. Wahai para hamba-hambaku,
Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku mengharamkan ia juga ke atas kamu, maka janganlah kamu zalim menzalimi. Jangan buat zalim. Bukan takat kita sama-sama kita manusia. Binatang buat tak boleh. Binatang, haiwan sama lah tu. Tumbuh-tumbuhan tak boleh. Ada hadis yang saya bertemu, Nabi melarang jangan kita patahkan ranting sesuatu pokok yang hidup kemudian ditinggal begitu saja. Dia tak bagi, dia suruh patah bagi habis. Patah terkulai kan tu, apa tinggal. Esok keluar mana anak kaki terkulai. Tu hadis Melayu. Faham? Hadis Nabi kata kalau hang nak bagi patah elok. Saya pernah jumpa, nampak sampai ajak tengah tu. Bila main perang, cara perang pula, orang beribadah tak boleh bunuh, terpinci wanita, kanak-kanak, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok ni tak boleh dimusnahkan. Tu dia kan, dah duduk tengah ni elok dah musangking, nak pergi terbang apa sayang, terkedarah lah dulu. Nak gilangkan tu ada apa. Baik, mana tuan setiausaha kita tak nampak mana ni. Aku duduk cari dia, tak cari orang lain. Betapa agama Islam ini begitu halus ajarannya, hingga komunikasi manusia sesama binatang pun turut diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil tadi saya nak tulis lah. Saya pergi tempat lain boleh bawa model ni, saya tak tulis pun. Surah An-Nahl ayat 89, Al-An'am ayat 38. Ada Ustaz dua-dua ayat tu tu ya. Ustaz Rusdan duk cek kira betul tu. Kalau saya tak betul, bukan saya tak betul, ustaz tak betul. Ustaz kata betul. Baik. Sebab tu dalam Islam Allah menyuruh, Allah memerintahkan manusia, khususnya orang-orang yang beriman, kalau kita rasa kita beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Amal semua sistem Islam, amal semua syariat Islam. Al-Baqarah 208. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Ayat ni pun saya nak tulis kat Al-Baqarah 208. Jangan Islam kita tu sekerat-sekerat. Kita pula bab semayang apa semua cantik, tapi bab hubungan komunikasi dengan binatang tak ikut Quran, tak ikut hadis, tak betul. Kita amal separuh-separuh, tak boleh. Ayat tadi Al-Baqarah 208, tuan-tuan boleh rojok tafsir Profesor Mamuinus, ayat tu pada muka surah 44. Jelas beliau mentafsirkan bahawasanya kita kena ikut semua syariat Islam. Bukan setengah syariat kita amalkan, setengah syariat kita tinggalkan, tak boleh. Kena ikut semua, keseluruhan. Baik. Malahan menyeksa binatang adalah perkara yang dilarang. Allah sebut tadi, jangan buat zalim. Dalam hadis yang ke-24. Malahan menyeksa binatang adalah perkara yang dilarang dan boleh menyebabkan seseorang itu dihumban ke dalam api neraka. Itu dia. Jangan kita rasa benda ni kecil tu. Sekali lagi kita baca dari Quran lagi. Ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang menceritakan tentang wanita yang rajin beribadah pada waktu malam. Waktu biasalah type ni kalau tak salah bukan manusia. Memang saya buat type ni kadang-kadang segeram di sekolah saya tu. Aku cek mesti ada silap. Aduh, duk habaq berapa kali dah. Kami ni dulu masa kita kerja bank dulu tuan-tuan, bank ni dia very very particular. Pertama tentang nama, yang kedua IC nombor, IC nombor, dia nombor IC. Dua tu dia cukup very very particular. Nama orang jangan duk eja ikut dan. Syahrir, SHAHRIR.
JPN Mangkuk Hayum, dia tulis Syahrir ke? Pak aku pun tak cek, aku budak-budak lagi masa tu. Syahrir ni makna bulan, tuan-tuan. Dah tak? Ayat dalam surah Inna Anzalna tu lah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Akulah tu. Bulan. Memang aku orang bulan. Dia pergi tulis Syahrir. Tak kena. Jadi bila saya kerja bank dulu 16 tahun, kami dua tu cukup berhati. Pasal apa, tuan-tuan? Bank boleh kena saman. Kalau nama orang kita tukar, tergugur satu huruf, IC number silap ke apa, dia main nak buat sesuatu urusan, khususnya di antaranya bank ni dia ada simpanan tetap. Simpanan tetap lah kan. Main tempoh matang dah sampai, dia pun main bawa resit tu. Tengok nama lain. Ataupun IC number tak sama. Dia akan salahkan bank. Kan? Nampak tak? Dia ada hak boleh saman. Kena jaga benda tu. Tambahlah kita duk hantar berjuta-juta pula luar negara tu, lagi kena cek apa nama syarikat tu. Syarikat Jebon bin Buruk Ma'iyeh. Eja lelok Jebon Buruk Ma'iyeh. Dia akan boleh ikut dan lah. Saat ni kawan di sana tak dapat, dia saman. Kacau. Sebab tu orang yang kerja bank ni insya-Allah lah kebanyakannya, bukan satu patih lah, dia cukup berhati-hati tentang nama dan nombor IC. Kan? Lagi satu angka berapa ribu kan. Tambah zaman kita lah, saya tak pastilah, kita tak kerja lama lah. Zaman dulu tuan-tuan, dia tulis Cina, tulisan Cina 400 sahaja dalam Cina, Mandarin, angka 4000 kan. Bank boleh reject. Dia panggil apa nama, words and figures differ, ada beza di antara perkataan dan angka. Kali itu dia tu memang nak menipu pun haram jadah. DAP nya my bank dekat kaunter, tulisan dan Cina tu 400 saja. Ini nak buat pentingnya angka. Jadi bank ni kena berhati-hati sungguh. Angka dengan tulisan mesti sama, mesti tally. Dia tambah lagi 10 Ustaz. 400 dia tambah hujung sikit lagi, dia pandai mencelah jadi 4000. Pergi kat kaunter pun bagi nombor, tunggu giliran. Itu yang terima tu pegawai perempuan Cina, dia pun Cina bangang lah, DAP lah. Nampak tak DAP tu apa? Dog and pig, anjing dan babi. Faham tak ni? Jangan marah kan. Mak gelak tu macam tak kira hang jungit dulu kan, percaya kan mak. Yang terima tu pegawai perempuan ni, pengalaman saya lah. Dia tak erti baca Cina. Dia pun pergi rojok kat seorang. Siapa dia? Aku Melayu pergi baca Cina. Saya boleh baca Cina, boleh baca, saya belajar tuan-tuan. Satu macam mana, 2,000, 10,000, semua saya belajar. Saya tengok, celim mentiuk liao. Celim mentiuk liao lo. Yang ni tak betul lah. Celim sipak lo. Dia kata in words is $400 but the figure is 4,000. Makna dia ni ada nak tipu. Saya pergi kat kaunter, perempuan tu dah hampir cari abang, aku nak bang tak erti Cina pun tak erti, bangan DAP kan, dog and pig kan. Apa lai cepeng, aku cakap Cina buat kemai celim menti oleh lo lu sia cepeng si pak celim si ceng anak tio biasa lo. Wah ayah dia kong apa faham ni aku tak apa, aku gelentong hampa gentau tu masalah Melayu tak mau belajar. Yang hampa pandai mencarut lancau, yang tu hampa pandai cibai kan. You boleh baca Cina kah, dia kata. Lo aku belajar, aku kata. Dia balik, ini tak boleh, ini memang tak boleh lulusnya. Perempuan Cina tu punya soal, thank you very much Syarif, if not for you mati aku, dia kata. Dia boleh kena saman. Kalau pihak bank meluluskan cek tersebut,
drawer, orang yang mengeluarkan cek tu dia boleh saman bank. Pasal apa? Angka dengan tulisan tidak sama. Aku lupa hampa rakam, aku pergi mencarut dengan Cina lah. Hampa pun tak peringat kat aku. Aku nak buat contoh cakap Cina, bukan nak mencarut. Kan? Boleh faham? Nah, jadi cerita macam tu. Nah, jadi kembali pada tadi, kita bayangkan tengok, malahan menyeksa binatang adalah perkara yang dilarang dan boleh menyebabkan seseorang itu dihumban ke dalam api neraka. Tu. Ini baru binatang. Kalau orang, bawa saling kat orang, cuba fikir pula tengok. Binatang pun Allah ambil kira. Nah, baik. Ini telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang menceritakan tentang wanita yang rajin beribadah pada waktu malam. Mungkin kata bila kata rajin ibadah ni tuan-tuan, bangun malam, tok guru pesan apa pun bermula dengan sunat wudu. Jangan terus tahajud ni kata. Sunat wudu. Lepas sunat wudu, buatlah tahajud. Lepas tahajud, hampa nak buat apa, taubat tanpa punya pasal saya tak buat. Saya terus buat solat hajat. Bagi saya, hajat kita ni banyak tuan-tuan. Bukan kata kita boleh minta 1, minta 1000, tak apa. Yang nak bagi dia, tak mau bagi pun dia. Dalam solat hajat tu, apa salah kalau kita kata, ya Allah, pertama sekali ampunkanlah segala dosa dan kesalahan aku. Itu hajat aku, mayang. Kan? Tuhan Maha mendengar. Dosa kedua ibu bapa aku dan muslimin dan muslimat. Nah, lepas tu solat hajat. Dan solat hajat kita sudahi dengan witir 3 rakaat. Tahajud tak ada had. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Hampa rajin buat sampai 50 rakaat, pulang hampa. Aku buat 2 abang mesti, jangan terlebih warak pada aku pula. Hajat 2 rakaat hampa kena pergi kerusi lain ni, bengkok dah ni, kaki dia patah, cepoh. Tak lagi aku terlentang tu, patah pinggang di AP sonok. Kan? Aku apa pun di AP dong empik. Nah. Ni keluar speaker keluar di luar. Hampa lawan arahan DAP. Dapat oleh Amrio. Hak depa duk buat perayaan kan, duk ganggu lalu depan masjid, will mudu balik, will mudu balik, sampai ganggu kita tak pernah marah pun tiada. Wajang bapak ni kan. Tapi saya ada satu yang saya tak setuju, yakni pasang bacaan Quran waktu pagi kalau area tu Cina banyak umumkan. Saya tak setuju. Kalau semua 99% boleh tahan. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya, terpulang tu pandangan tuan-tuan, ni pandangan saya. Yang tu saya tak setuju. Pukul 5 taruh dah kauntu mengantuk. Depa mana ada tidur awal Cina, India kan. Kita kena jaga hak-hak kejiranan. Dalam Quran ada tuan-tuan semua ni. Kena jaga hak kejiranan. Kan boleh buat sesuka hati. Kalau area tu Islam semua, bubuh pergi lah. Pukul 3 tak apa. Hampir pasang di masjid pukul 3, balik tidur. Mereka nu mangkit mayang bagusnya Tok Bilal. Tok Bilal bagus nak mengerah Mak Ayun. Contoh. Nanti saya tak setuju. Tapi hak lain saya tak setuju juga. Pasal apa? Sampai tak boleh keluar speaker apa ni kan. Esok takbir raya pun tak boleh lah kan. So salah ni sangat hormatilah agama kami sama. Kami ada betul lah ansuk ni. Tidak. Hampa angguk-angguk hampa tak lawan pun. Ceroy Pulau Pinang. Kan? Tengok ni. Kemudian kita kata bangun solat wudu 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat. Hajat 2 rakaat. Witir 3 rakaat. Mana 9 dah. Witir 2 rakaat tu bagi salam. Sambung witir 1. Surah saya nak abang bagi, mana-mana surah tuan-tuan ingat buat. Terus ada warak sangatlah nak baca panjang-panjang, aku pun baca pendek kan. Hampa nak pajak daripada rakaat pertama inna a'tayna dengan qul huwallah dengan kedua, pajaklah satu malam tak apa. Inna a'tayna qul huwallah, inna a'tayna qul huwallah kan. Boleh, tak ada masalah. Surah sunat
Yang wajib, yang rukun ialah Fatihah. Tidak. Tapi kalau nak ambil fadilat tu terpulang lah. Kalau ikut sunnah Nabi, witir 2 rakaat, sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Witir 1 rakaat, 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau tak ingat yang tu, baca suratul Ikhlas, suratul Masad, suratul Nas. Sama lah woi. Hampa ni slow sungguh. Macam seorang tu, saya Ustaz, suratul Ikhlas tak apa. Tu qul wallah boleh, kau sopak cuma. Sama lah. Nak hilangkan tu kata apa, aku kan kuat melawak. Tu banyak orang tak apa berkenan, tak berkenan sudah ham kan nak pergi hukum terkedarah. Aku hidup 66 tahun nak Allah Ta'ala yang bagi aku makan, kan? Hampa tak suka kat aku pun tak lorat. Aku yakin tawakal insya-Allah tinggi, tawakal kita pada Allah. Tiap usaha kita ada, tengok Allah jaga kita, alhamdulillah. Makan minum kita, kehidupan kita semua, alhamdulillah. Nah, kita tidak bergantung pada mana-mana kerajaan. Jatuhlah mana kerajaan pun naik, kalau kita bertakwa jalan keluar insya-Allah ada. So duk bimbang, hak duk bagi rezeki tu Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 32. Kami kata Allah yang membahagikan yakni rezeki di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kawan ni jadi engineer, kau ni begian. Saya mau mula guru, lepas tu banker, lah jadi ustaz. 2 tahun lagi YB ya. Hang gelak apa? Tak ada nak main dah Ustaz Rusdan. Parlimen nak remuk DAP. Wajak. Aku duduk parlimen apa mampu ya. Aku memang kelepasnya, aku tak pergi can lah. Aku maki dalam Cina berjabu. Yang dipetua tak boleh nak halau keluar dewan, dia tak faham. Dia tanya, apa bahasa lu cakap? Aku pun tak tahu dah. Mengajak bapak kapiak Lanatullah ni. Itulah tuan-tuan kesilapan orang Melayu kerana bagi muka pada kapiak laknat. Jangan bagi muka. Awak tuan-tuan ingat tak ada ayat Quran kah? Ada tak Syekh? Syekh? Oh dia pun soyau. Kalau dia ganggu ada, aku tanya surah apa ayat berapa dia. Lebih baik aku duduk sengap dia kata. Apa ingat tak ada kah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Al-Fatah surah ke-48 ayat terakhir, ayat 29. Muhammad pesuruh Allah dan apa lagi? Orang-orang beriman yang bersama-sama dengannya, mereka keras dan tegas terhadap kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi sesama orang mukmin mereka berkasih sayang, berlemah lembut. Kita terbalik, kan? Sama-sama Islam hentam kau-kau dengan kapiak penakut. Kita lawan apa mati syahid. Ustaz duk bimbang lah. Tu dia cerita dia. Pergilah buka hadis Tirmizi. Ingat tak ada lah. Nak mati syahid bukan dia susah, kan? Tu cerita. Boleh? Baik. Tu makna secara ringkasnya kalau nak solat malam, mula dengan sunat wudu. Kalau rajin, tak rajin sudah terus buat tahajud, tak salah 2 rakaat. Sebaik-baiknya sembahyang malam ni saya nak abang, doa iftitah baca sampai habis, jangan cincai. Buat bagi sempurna. Kita nak keluar mana? Nak kerja bagi buta. Pukul 5, pukul 6 masuk subuh, hampa nak kalut pergi mana? Yang Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi mana? Bagilah sempurna tengah-tengah malam tu, Allah suka rui. Hadis Qudsi cerita. Hampir tengok Ustaz. Ada tak di kalangan para hamba-hamba aku yang bangun malam, kalau dia ada hajat, aku nak tunai hajat dia. Tapi kena faham lah, tak semua juga ditunai. Kan? Pasal apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Dia tahu, kita tak tahu. Sebab tu yang kita minta pun banyak, Allah tak makbul. Saya sendiri tak tahulah tak mana silap saya. Tapi saya berpegang ayat tu. Dia tahu, aku tak tahu.
Kalau aku tunai hajat hang, mungkin hang jadi lupa diri, hang sombong, lebih baik aku susah bagi. Aku bagi pahala hang doa je. Boleh? Nah, ada sandaran Quran. Ustaz ni cakap insya-Allah ada Quran semua. Hak tadi kena keras dengan kapiak ada dua. At-Taubah 73, Al-Fatah 29. Kena keras. Dua golongan, kapiak dan munafik, jangan bagi muka. Ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. At-Taubah surah ke-9 ayat 73. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kamu terhadap kafir dan munafik serta keras dan tegas terhadap mereka. Mereka penghuni neraka jahanam, seburuk-buruk tempat yang bakal mereka kembali. Kena keras. Kita pasal lembut jadi macam ni. Sampailah bolehlah bangun cakap Cina budak-budak hentam agung. Tengok bila kita kata freedom of speech, kebebasan bersuara. Sebab tu saya tak mau komen sangat. Memang betul ya pun. Sebab dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 10.1A memang ada freedom of speech. Tu kena faham tu. Hak ada untuk cakap, menyatakan pandangan. Esok bila kami cakap, hampa jangan duk komen, aku terajang mampu. Kasak lah sikit kan. Oh, hampa boleh komen agung kami, awak kami tak boleh komen hampa. Ngap bapa hampa punya negeri kan. Malaysia ini bukan Melayu punya, Cina punya, India punya. Betul, nama pun tanah Melayu. Ini dengar Ustaz Syamsuri bahas, awak jadi macam ni, nama pun tanah Melayu. Dia kata tak tahu siapa cakap. Dia tahu tu lah kan. Dia masuk politik tak? Tu pun dia kata orang hentam rapat. Tambah macam ni lagi banyak orang meluat kan. Tak apa, jangan Allah benci. Allah benci segala-galanya habis tuan-tuan. Nah, kalau kita insya-Allah kita bangun solat tahajud walaupun kita garang cakap kadang-kadang tak berlapik, saya yakin dan percaya wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hadis qudsi Imam Bukhari. Allah sayang orang yang bangun malam buat amal ibadah apa semua walaupun tak banyak, biar konsisten. Nah, Allah sayang, saya takut. Manusia benci saya tak heran, bukan cakap besar. 66 tahun dah aku hidup. Sikit tak heran, insya-Allah tak takut. Kalau takut aku tak cakap lah dari dulu bela macam ni kan. Tambah dulu zaman Mahathir jadi Perdana Menteri, apa saya tak kata. Betul tak pernah kena tangkap? Allah tak izin. Kena tengok ayat Quran Al-Baqarah 102, Al-Baqarah 255. Yakin dengan Quran. Mudarat ni hanya dengan izin Allah saja berlaku. Begitu juga manfaat. Satu dunia nak tolong kita, Allah tak izin, tak berlaku. Faham? Bila Allah izin baru berlaku. Al-Baqarah 102 tentang mudarat, Al-Baqarah 255 tentang manfaat. Itu ayat kita kena pegang cukup-cukup. Yakin dengan Quran, jangan ada sedikit keraguan. Nah, ni perempuan ni kuat beribadah waktu malam. Nah, Masya Allah. Tak tahulah betul ke tidak, dulu ada apa, Rabi'atul Adawiyah. Hak kita duduk dengar kan sejarah kan, wanita yang alim kuat beribadah, saya tak boleh bayang. Hebatnya bukan nak suruh bangkit awal tu tuan-tuan. Kita kalau tak pernah bangun awal ni dengan duduk terbiang, tambah tuan-tuan tak pergi kerja kan, buat takat kita mampu. Ada hadis yang menyebut Nabi larang kita beribadah sampai jadi jemu, jangan. Tapi yang Nabi ajak di antaranya ialah apa nama? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan, amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis Bukhari. Buatlah. Tuan-tuan tak boleh buat 9 rakaat, saya syorkan buat 3 sudah. 2 tahajud, 1 witir. Cukup. Berapa belas minit? 5.45, 5.40 sampai 5.55, 15 minit dan kan. Dengar laungan azan, jangan tak sembahyang sunat subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis Muslim.
Sembahyang 2 rakaat sunat subuh, ganjaran pahala lebih baik pada dunia dan segala isinya. Seboleh-bolehnya fardu subuh sembahyang berjemaah. Apa kelebihannya? Hadis sebut seolah-olah dia beribadah di sepanjang malam, qiyamul lail di sepanjang malam apabila dia solat subuh berjemaah. Segan nak main surau masjid, sembahyang kat rumah atau dengan anak-anak. Nah, bagi peluang bini kita jadi makmum. Bang, jadi imam. Aku tak biasa, tak apa. Saya naik bini dah. Boleh? Bini pula jadi imam. Nak cari pahala bukan dia susah, tuan-tuan, senang ya. Tambah kalau pergi gelap-gelap jalan kaki pergi masjid pula, setiap langkah tu semua dia ambil kira hebat. Kan? Masa duduk di Yaman dulu, subuh aku tak pergi. Tahu kenapa? Bukan takut. Sejuk. Sejuk sungguh. Kena musim sejuk. Ya Rabbi tak rusdan. Ketak ni nak keluar ni. Pakai sweater. Nama sweater. Baju sejuk tik minyak apa? Duk sejuk sampai tu. Lepas tu nak basuh kaki pula. Aduh, macam dengan ais. Aku semayang dalam rumah. Allah Akbar. Tapi semayang dengan kawan-kawan lah. Hak duduk serumah tu. Jangan tuan-tuan rugi. Nah, sunat subuh jangan tinggal. Tengok wanita ni punya hebat. Nah, dimasukkan ke dalam api neraka kerana dosa menyeksa kucing dengan mengurung kucing tersebut dan tidak memberi makan dan minum kepadanya. Kalau tak mau bela, kalau nak bela kucing kena buat ni. Tak mau, tak mampu jangan nak bela. Saya tak bela. Tapi kucing satu kampung tu semua main rumah saya. Dia tahu dah aku ni orang baik. Kan? Yang tak tahu tu hampa ya. Hampa dia kata aku jahat. Kucing ni tuan-tuan, sampai saya panggil semua. Tengok saya keluar rumah, meneru, duduk mana? Alah, lari balik. Ngai makan. Pagi selewat-lewatnya pukul 8.30 lah. Kadang-kadang awal pukul 8 bagilah. Oi, duk ada kat 20 ekor. Ada yang mati kena gelek lah apa semua. Depa kenal lah. Kita keluar-keluar tu ambu. Duk tunggu dah depan rumah. Saya kata pi belakang. Loh, dia kerti Melayu. Pi lari ber belakang. Kan?Atu tunggu-tunggu aku tak main. Dia pun main balik. Dia kata tadi pi suruh pi belakang. Betul nantilah saya cari kasut tak jumpa. Balul. Saya selalu cakap dengan mereka, panggil nama mereka. Kalau orange saya panggil rain. Tam saya panggil tam. Kan? Ada sekok tu yang tu memang best. Nah. Mak dia dulu saya belah. Lepas tu bila mak dia beranak kat dia, pergi beranak di rumah orang. Jadi mak dia akan balik main makan tengah hari. Dia ni memang dengan gebu. Saya duk bagi nama Kitty, walaupun dia jantan saya panggil Kitty. Saya panggil masa mana pun tuan-tuan, insya-Allah dia menyut. Dia kenal semua. Dia duduk tengah berjalan tu. Saya bawa kereta buka tingkap. Kitty. Orang baik-baik datang kenal, berarti tak? Hampa yang kata aku tak baik, mangkuk ayun tu. Kasak lah gitu. Peruntukan ikan untuk dimakan sebulan tuan-tuan dengan friskies hampir-hampir 500. Lama dah, puluhan tahun dah. Tu saya. Kalau saya jamu memang dapat kenyang. Kalau bini aku jamu memang tak kenyang. Pasti kedekut. Jangan abang bini aku. Dia bubuh ikan seketui tu dia 10 ekor nak makan. Mana nak sedap. Saya tak ada. Dulu saya ada buat urusan tu. Hang buat lah, aku tak ada. Aku banyak kerja lagi nak buat. Saya tahu dah tu nasi tak habis pasal lauk orang. Kedekut. Kan? Saya kata buatlah takti cari pahala. Saya kata kan. Dia kata ni banyak dah. Aku tengok pun tak selera. Kan kata kucing. Kan? Ni nak cerita bela kucing. Ni sampai tak dan apa-apa ya Allah. Curi sekok ikan, hambat sekampung. Terajang kau tu sampai tak dan nak mengucap 2 kalimah syahadah. Kan? Saya jamu lagi ada. Semua tuan-tuan nanti tengok. Semua kucing liak. Satu hari tu tuan-tuan anjing mai duduk rumah saya dekat 2 bulan. Anjing. Dia kenal ni. Ketua rumah ni memang baik lah. Dia abang. Yang pelik tuan-tuan, aku balik kuliah, dia balik rumah. Dia tidur bawah kereta Wira tu lah. Saya pergi makan kucing, tak habis dia habis sapu. Tengok esok licin. Orang perempuan tu ni pegang tak apa. Aku tak tengok peduli apa, fekah. Kan dia makan ke tak, aku mana nak tahu. Belakang rumah ada lagi. Yang ni buruk mak ye.
Yang tu aku cukup geram. Naik atas bumbung. All sukan Olimpik. Orang nak tidur tak boleh. Bumbung. Tak berambat apa pun aku tak tahulah. Buruk mayat tu pun. 2 bulan. Anjing tu duduk dengan saya. Saya balik kuliah malam, dia pun balik tuan-tuan. La ilah. Tu main dekat aku pula. Aku tampil aja, aku tak apa, aku tak lah orang kan. Tapi tak disenangi oleh orang kampung. Orang kita tu kadang-kadang tu tak kerti cari pahala. Kan? Allah hantar nak main bagi pahala kat kita. Aku tak pernah tengok pun tai anjing tu. Kan? Tak pernah bang. Mungkin dia pergi berak tang lain kot. Tak mau saya buat laporan lah. Majlis Perbandaran. Depa semua kenal saya. Tolong jangan bunuh dia. Dia tak ada salah apa. Sayu juga Depa main tangkap sat, pandai macam kalau depa tangkap ni, bawa tali apa. Mak pun terus tangkap. Saya pesan jangan buat apa, pergi dia lepas dia elok. Dia pun tengok ni nah. Kita pun jadi kesian lah. 2 bulan. Nah, tapi saya tak pergi makan, nak bekal-bekal kucing tu makan. Saya tak ambat. Tapi duk main dekat-dekat tu seriau je lah. Kena anjing gila gigit pun dengan aku gila je. Kan, seriau ke? Kan? Seriau. 2 bulan tuan-tuan. Saya menatang, saya ni ada orang abang lah. Orang yang selalu masuk hutan. Dengar nah? Kalau kita buat baik dengan binatang Pak Ji, insya-Allah tak ada binatang yang akan mencederakan kita. Yang tu hadis Melayu. Kawan saya tu masuk hutan tuan-tuan. Dia boleh tanggung balik beruang tu. Beruang. Dia balik berubat beruang tu cedera. Dia duduk masuk hutan, tak pernah dengar pun kena gigit ulang ke. Saya dengar macam itulah. Siapa yang buat baik pada binatang, binatang tak akan mencederakan dia. Sebab dia pun ikut arahan Tuhan juga, betul tak? Kali itu dia buat balik tudung senduk ustaz. Pasal luka, dia bubur dalam lentung tu. Nah, kami duduk tengok, duduk kembang, dia berubat, dia berani semua. Akhir ke tanggung beruang buat balik. Dia masuk tak pernah kenapa pun, tak pernah dengar kan. Kan? Tu tuan-tuan, buatlah baik kepada haiwan, tambahlah buat baik pada manusia lagi kan. Haiwan ni cerita ni, wanita ni semayang malah hebat, kurung kucing tak pergi makan. Akhirnya apa dia? Dia adalah ahli neraka. Betapa besar pahala mengerjakan qiyamul lail, saban malam itu hangus dibakar oleh dosa menyeksa binatang yang mungkin dipandang remeh. Alah ni datang lagi satu belah burung. Burung duduklah dan sangkap. Burung jantan. Hampa ambil betina, biar dia duduk dorang. Kan? Dia pun boleh juga bermadu asmara ke apa. Kan? Cuba hampa kurang, orang kurang hampa seorang-seorang. Bini duduk talin. Kerabat dinding. Faham tak? Betul tak boleh. Kalau nak belah sepasang. Jantan betina. Kan? Saya belah burung pun jadi tuan-tuan. Saya balik lah. Saya buat petik jari. Allah, keruk. Burung apa? Burung terkukuk ke? Saya bagi makan cukup. Saya belah burung merpati dulu. Masa tu saya kecil, ayah saya belah. Tuan-tuan bayang, bila saya panggil awang semua balik tu. Hak duduk di Pulau Pinang, hak duduk Perak, semua terbang. Rumah burung merpati kan ada kotak-kotak kan. Saya ingat sampai keluar. Kerja saya bagi makan petang. Dekat nak senja. Awang, tuan-tuan nak tengok benda ni ada di Sungai Petani. Ada seorang kerja dengan Husin nasi kandang. Dia boleh panggil. Tak boleh main penuh. Nampak? Tu wali-wali lah semua tu. Kan? Saya panggil awang balik. Bela angsa baik dengan saya. Saya bela ikan kalui. Orang kita balik mengkodok dia kenal. Ish, dah sungguh tuan-tuan. Hampa tak mau bela tu yang masalah. Anjing hampa tak mau. Pasal dia DAP. Dog and pig. Kan? Kucing pun hampa tak mau. Allah. Kucing saya pernah kena tuan-tuan. Orang jiran sebelah takik. Pum. Terkulai-kulai. Balik cengkeh macam Allah kesiannya. Saya berubat. Dia jilat jari saya. Sekok jatuh telaga. Nasib baik ada panjang punya galah tu. Saya ikat dengan apa penyakak kan. Buah macam tu kan. Bawa turun. Dia naik duduk jatuh. Saya tarik pelan-pelan.
Naik, saya lap apa semua, tidur sebelah saya. Cium je, jilat jari kita. Dia pun ada perasaan, tuan-tuan. Saya waktu saya datang ni, saya tak bunuh kecuali yang mudarat saja. Kalau ulang masuk dalam rumah, saya cakap mana dia, hang keluar lah. Dia pun dengar cakap, keluar. Yang ketegak ni orang tu yang payah. Nah, kalau terpaksa saja nak ulang apa, nah, pasal apa aku tak pernah ulang? Sebab aku takut. Geli. Jadi abang keluar, dia keluar merong. Kalau terpaksa sangatlah kita pukul. Nah, tu cerita betul, tuan-tuan. Ni pengalaman saya dah 66 tahun, hidup ampau berapa puluh tahun. Ada 36. Tak ada lagi. Nah, 66 lah ni. InsyaAllah boleh pergi sampai 96. 30 tahun lagi. Bagi salam belah kanan, assalamualaikum, assalam. Mahathir ada sebelah 126. Aku dengan dia beza 30 tahun. Nak gilangan tu ya, kan kata siapa-siapa. Nah, baik. Begitu juga dengan kisah orang yang sering melakukan maksiat yang dimasukkan ke dalam syurga kerana sifat belas kasihannya terhadap seekor anjing yang kehausan. Katanya perempuan ni adalah pelacur. Ini hadis Bukhari. Ini hadis Bukhari, Ustaz. Nah, lalu dia turun ke dalam perigi, mengisi air menggunakan kasutnya dan memberi minum pada anjing yang kehausan itu. Tadi bekas ayak tu dah tak ada. Kucing duduk makan tepi pasu bunga kan, ada ayak kan. Mereka tak apalah minum ayak apa pun tak sakit perut. Hampa ada dengar kucing kena COVID? Ada? Mana ada? Kita duduk tekan darah tu 3 hari balik awal. Saya pun bubuh. Oh, yang nak minum kah? Dia duduk makan dalam pasu. Buh, penuh. Dia tak main. Kucing lain bangun, pergi minum. Saya cukup jaga, tuan-tuan. Tengok kering saya. Nah, tu cerita dah. Baik, tapi yang kemuliaan satu, depa tak mau makan secara berjemaah. Tak mau. Dia nak makan orang tu, aku sakit hati kadang-kadang. Kita beli dah talam kat depa, makanlah secara berjemaah kan. Allahumma barik lana fima. Tak mau. Yang tu yang kecamuk atau belakang rumah saya tu ada apa simen panjang. Buat sampai 15 tumpuk. Depa syok makan macam tu. Dia tak sikit. Dah lah aku bagi makan ikan kayu mentah, ingat murah lah. Sebulan 500 lauk saja. Tapi Allah ganti kot lain, alhamdulillah sihat. Dan yang kata masih kuat kan. Setiausaha mai lah. Sap. Gelak luar sikit. Tak apa, tak pakai mask, tak ada sedadah, pergi balik. Arahan setiausaha. Aku bawa orang sendiri. Aku takut aku pergi nampak. Kamu dia kira ni SOP kan. Tu tuan-tuan, akhirnya wanita tersebut dimasukkan ke dalam syurga. Mai saya nak ajak sikit, bukan nak ajak, nak abang sikit. Kita tadi mula 7.40. Okey. Tuan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslam. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang Islam. Baik nah, dengar elok nah. Kisah wanita ni seorang pelacur. Taulah berzina ni dosa besar. Tapi dia ni tetap juga seorang Islam. Akidah dia tak rosak. Contoh, dia mengaku semayang wajib, puasa wajib, zina tu haram. Dia mengaku, tapi dia buat juga. Dia adalah orang Islam yang rendah iman, yang lemah iman. Minta maaf, tuan-tuan. Sebab tu perkataannya dia sebut kafir yang jujur lebih baik daripada Islam yang perasuah. Tak betul, tuan-tuan. Kalau Nabi sendiri iktiraf, qad aflaha man aslam. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang Islam. Selagi saya Islam, walaupun tak semayang, puasa, zakat, haji, berzina, berjudi, bunuh orang, Islam saya tetap selamat, akidah saya tetap betul. Saya mengaku, tapi saya lemah iman. Saya langgar perintah Tuhan, tuan-tuan. Setelah menjalani hukuman dalam neraka, insya-Allah saya akan dimasukkan ke dalam syurga. Kalau kafir hang jujur macam mana pun kafir, hang tak masuk syurga. Faham tak? Amboi sampai nak ambil hati orang kafir, pi buat tajuk forum macam tu. Ni kita boleh baca dalil hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Ada seorang hamba Allah ni orang yang terakhir masuk syurga. Dia dikeluarkan daripada neraka kerana dia tetap Islam. Faham? Dia tak murtad. Akidah dia tak rosak. Faham tak? Cuma dia fasik. Dia iman dia lemah. Sembahyang wajib tak? Wajib. Judi haram tak? Haram. Dia buat berjudi. Dia langgar juga. Tu fasik. Tapi oleh kerana Islam dia tak rosak, Allah kata, keluarlah kamu daripada neraka ini, masuklah ke dalam syurgaku. Dia kata, dia duk rasa macam Tuhan pilih dah. Biar betul dia kata. Takkan aku ni dah lama dah kena hukuman dalam neraka, dah boleh masuk syurga lagi? Dah, ada tempat ke bagiku? Saya cek dengan seorang ustaz di Indonesia. Dulu kerja sekolah saya telefon dia, ustaz tolong cek tak hadis ni sahih ke tak? Bukhari Muslim. Siap dia hantar dalam handphone saya ada semua matan-matan dia, tapi saya tak segan nak apa yang panjang hadis tu. Dia kata kat Tuhan, adakah tempat bagiku dalam syurga? Hampir tengok tempat yang kusediakan bagi hang ni setelah hang menjalani hukuman dalam neraka, keluasan syurga yang aku sediakan kat hang 10 kali ganda lebih luas daripada bumi yang hang pernah duduk. Tu siapa dia ni? Orang Islam yang lemah iman, tapi dia tetap Islam. Dia terpaksa menjalani hukuman dalam neraka terlebih dahulu. Setelah selesai hukuman, dia masuk syurga, tuan-tuan, dengan rahmat Allah. Jadi tak betul bila kita menyatakan kafir dan jujur lebih baik pada Islam yang perasuah. Memang tak betul. Kafir sampai bila pun tak betul. Kafir sampai bila pun dia takkan masuk syurga. Faham tak ni? Dia dah rosak akidah. Kau ni tak rosak akidah. Dia jahat, dia perasuah, tapi kita tak maulah pemimpin kaki rasuah. Faham tak Rusdan? Itu kena bahas lain. Bukan saya menyokong pemimpin rasuah apa-apa. Aku tak mau. Kita mau pemimpin yang amanah. Kan? Itu cerdas. Faham? Amanah. La ilaha illallah. Hampa pusing kau lain. Yang tu parti Mak Sabu. Tak apalah kawanku biarkan dia lah tu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An-Nisa 58. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Hadis Bukhari. Kalau satu jawatan kita tak bagi kepada orang ahlinya yang ada sifat amanah, hancur negara, hancur masyarakat. Kita nak pemimpin yang adil, yang amanah, yang sabar, macam-macam lah lagi. Nampak tak? Jadi kita nak habaq, selama mana seseorang itu Islam sampai ke akhir hayat dia, walaupun dia fasik, dia melanggar perintah Tuhan, dia masuk neraka, tapi nak habaq lah, mau ke masuk neraka? Pasal apa tuan-tuan? Dia ada dua. Kedua-dua ni satu hadis satu Quran. Hadis menyebut panasnya neraka Allah 70 kali panas api dunia. Tu hadis kalau tak silap Bukhari atau Muslim. Yang kedua, satu hari siksaan dalam neraka Allah di hari akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Dari Quran Al-Hajj 47. Tulis, esok anak cucu tanya hangpa. Mampukah 70 kali hangat ni? Api lighter pun tak boleh pi dah, kan? Bapak pernah dengar cerita tak orang tak pernah sembahyang berjemaah, bini dia suruh pi, kan? Dia pi, dia kata bukan susah bang, ikut imam, apa imam buat abang buat. Dia pun pi sampai 3.30 nak sembahyang asar, dia pi 3.30. Dah lah tak pernah pi sembahyang jemaah, action dah tu. Dia tak seorang pun tak main lagi. Murtad Nabi ke apa buat ni? Amboi. Hang tu baru nak hari ni. Lepas tu sementara nak tunggu orang tak ada, dia hisap curut. Saat curut sekat jalan, kat nak masuk kot, dia pun padam curut, buh tepi telinga tak habis kan? Buh tepi telinga. Nak masuk semayang, bini dia kata, imam buat apa? Imam buat, bukan susah. Dia semayang belakang imam. Dekat depan imam tu ada kipas. Kipas tu talar kat dia, menyala balik curut tu. Duk pasal telinga panas tak resdat kan? Tak apa lagi, nama kuih panas dia kelepek tempat masuk dalam kintuk imam kan.
Tok Imam duk tahiyat at-tahiyat. Tuh, awak ingat ni, Tok Imam terkejut, lari keluar kot tingkat masjid. Dia pun lari keluar samalah. Dah bini dah kata ikut apa Tok Imam buat. Ni bukan hadis, yang ni cerita Husam Badaruddin. Kita kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Faham maklum? Jangan duk cakap. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita tak tahu, orang tahu kita tak tahu. Bukan ajak tengah mana pun. Doa abang itu lah, jangan doa abang ada. Allah live pula dah lupa saya. Dia mampu tak marah aku insya-Allah. Dia peminat aku sejak umur 16 tahun. 16 tahun dia pergi dengar ceramah. Pak dia berkata minat sungguh dengan ustaz. Tu dia ceramah keluar macam aku. Dia forum dana ni kalau hampa nak bagi sedap, hampa jemput dia, Syarkawi, Nana Tanjung. Aku jadi moderator. Kalau 4 orang ni berkecai masjid. Aku cukup syok lepas 3 orang. Nana Tanjung saya baru dengar sekali, pandai alhamdulillah. Saya kenal dia ketika umur dia 18 tahun. Dia hafal Quran di Mustaqimah Ceras Indah. Ada Ceras Indah. Nah. Saya tanya orang mana, orang Pulau Pinang. Saya selalu pergi buat kuliah situ dekat Pandai Indah. Dia Ceras Indah. Bila dia sakit sikit, tapi sekali pertama saya sedap. Nah, cuba tuan-tuan buat forum, panggil 3 orang tu, tak panggil aku, tak apa. Depa ni semua orang muda-muda. Syok tuan-tuan, Syarkawi, cakap Syarkawi. Kita tu duk komen lah, depa nak kata apa, depa tanggungjawab, empat lorak apa. AJK tak perlu bimbang tuan-tuan, senang lah. Semalam ada Syarilung kata DAP ni dong emping. Tak tahu, cuba bertanya dia tengok. Hampa pelepas diri ni tu sudah, bukan dia susah sangat. Nah, kami mana tahu dia nak kata macam tu. Kan? Kalau kami tahu, kami tak jemput dah lah. Yang tu pun nak kena ajak, payah. Macam Husam cerita lah, orang tua tu. Ni aku cerita Husam lah, dia bukan ada kerja apa, cerita-cerita ya. Mengajak kitab Barul Mazi, bila nak habis, berapa puluh jilid. Dia kata orang tua ni nak balik pada Kuala Lumpur, nak pergi Kuala Nerang. Nak dia kata naik kapal terbang, naik duduk terus lah. Pak tu seduk bimbang, dia naik dia duduk kelas 1. Dia patut naik ekonomi kelas lah belakang. Dia pamai cek apa semua pramugari mai. Allah pak cik kena duduk belakang ni, dia kata. Yang ni kelas pertama dah anak abang naik terus duduk. Pujuk tak makan pujuk, dia pergi komplain dekat pilot. Pilot kata hampa macam ni, mangkuk tak reti nak settle. Pilot mai, pakcik nak balik mana? Pakcik nak balik Kuala Nerang. Hak pakcik duduk ni Ipoh. Kalau pakcik duduk tadi tak sampai Kuala Nerang, dan dah mangkit duduk Kuala Nerang belakang. Pilot kata hampa ni betul mangkuknya pramugari, harap lawa yang bodoh piang. Yang tu aku tambah. Itu cerita Husam, seronok dah. Nak bagi hilang ngantuk ni ada mapurak sikit, bosong. Nah, baik. Keikhlasannya membantu anjing yang kehausan dan usahanya memberi minum itu melayakkan untuk masuk ke syurga. Sedangkan dia seorang pelacur. Ikhlas. Dia Islam. Tapi ingat, satu hari di negeri akhirat dalam neraka Allah, 1000 tahun di dunia tuan-tuan kita tak mampu. Kepanasan api neraka 70 kali ganda. Allahu Akbar tuan-tuan. Api dunia pun tak tahan dah. Dia tak kena gurih api berkelepiak. Kan? Usaha yang dilihat remeh di sisi manusia tetapi besar di sisi Allah. Ini ada ayat walaupun ayat ini dikaitkan dengan kisah fitnah terhadap Aisyah, tetapi istimbat hukum yang dikeluarkan daripada ayat ni ada. Makna ada hukum yang dikeluarkan daripada ayat ni adalah tentang benda tu kita nampak sikit tetapi besar di sisi Allah sekiranya ikhlas. Kita sedekah RM1, kau ni infak RM1, kita nampak kita kuman. Dak, RM1 mungkin riak. RM1 ni elok, besar di sisi Allah. An-Nur ayat 15. Saya baca, saya lupa dah ayat ni. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dan bermaksud, dan kamu pula menyangkanya perkara kecil padahal ia pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya. Kisah fitnah tanah Aisyah, tapi ada ulama yang mengambil ayat ni dikeluarkan hukum sesuatu yang kita buat kalau ikhlas kerana Allah walaupun kecil di sisi pandangan manusia, sebagai contoh sedekah tadi.
Orang pakai wakaf RM100, 1000, kita RM10. Kita kerana Allah. Di sisi Allah besar, tuan-tuan. Nah, An-Nur 15. Usaha yang dilihat remeh di sisi manusia, tetapi besar di sisi Allah. Baik. Antara ajaran Islam terhadap komunikasi dengan binatang juga adalah supaya menyempurnakan sembelihan dengan menajamkan pisau sembelihan dan tidak mengasari binatang sembelihan. Yang inilah almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa baca Al-Anbiya ayat 17. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat pada seluruh alam. Di antaranya rahmat yang dibawa oleh baginda SAW soal penyembelihan, tuan-tuan. Sebelum kedatangan Islam, tak tahulah macam mana mereka bunuh binatang, nak makan binatang. Tak katuk dengan batu ke apa. Tapi bila Islam mai, Allah ajak Nabi mesti tajamkan pisau. Itu rahmat, tuan-tuan. Kan? Sekali tarik perut, tengok lembu pun tergolek, senyum pula tu. Atas senyum mati dalam iman dah. Kan? Depa dulu tak tahu buat macam mana. Zalim, tuan-tuan. Mungkin ambil batu katuk nak terkedah lembu, lagi tak mati duk katuk. Seksa tak ada. Tengok ni kata rahmat, tuan-tuan. Faham tak lah? Nah, Al-Anbiya 107. Dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Baik, saya nak hurai sikit rahmat ni luas. Kalau tadi haiwan, manusia tak boleh buat zalim, haiwan tak boleh buat zalim, tumbuh-tumbuhan pun tak boleh buat sesuka hati. Tetapi rahmat yang dihuraikan oleh seorang syekh daripada Syria, orang Arab hurai. Nah, apakah rahmat yang beliau bawa sebagai satu rahmat? Pertamanya, tuan-tuan, rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW, beliau mengajar kita bagaimana menyembah Allah. Itu rahmat. Bagaimana kita nak menyembah Allah? Kalau dia tak ajak, kita nak buat macam mana? Yang kedua, beliau juga mengajar kita tentang iman. Jibril mai ajak rukun iman 6 perkara. Dia ajak kat kita. Itu rahmat. Beriman pada Allah, beriman pada kitab, malaikat, rasul, hari kiamat, ada pembalasan dan sebagainya. Beriman juga pada qada qadar. Bila diajak, tu rahmat lagi. Pasal apa? Contoh qada qadar. Saya buat kuliah tak ramai, adalah 50 orang. Ustaz Azhar Idrus 1000 orang tu dia. Saya tak iri hati sebab dia ajak dah qada qadar. Semua ni ketentuan Allah. Ustaz pun dia berbeza cara persembahan dia. Cara dia menyampaikan majlis ilmu kan tak sama. Kan? Kita duk iri hati. Zahidrus tu bukan mengaji tak mana pun. Aku ni mengaji seberang laut, dia mengaji seberang sungai lah. Hampa duk pergi buat apa? Orang macam ni dikhawatiri dia tak terima qada qadar berdasarkan An-Nisa 32. Kalau sembang lah, aku ada dalil. Sembang apa? Wala tatamanna ma fadalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan Allah, terhadap seseorang melebihi yang lain. Tak sama. Dia pandai bilang tu anugerah Allah. Kita boleh sikit-sikit kita buat cara ni, duk pergi kempen tak usah pergi mengaji kat ustaz ni, orang nak suruh mengaji kat dia. Tak betul. Qada qadar hang tak tahu mana. Allah dah tentukan. Ustaz ni tak payah pergi seberang laut, seberang sungai lah. Sungai pun tak mandi. Kenapa? Tak kerti berenang. Tapi penyampaiannya kemah jelas. Hang dia iri hati lah. Mana hang tak terima qada qadar? Tu tak? Tu kata rahmat. Dia ajar kita tentang iman, beriman pada rukun iman. Yang ketiga, beliau mengajar kita tentang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Yang tadi, selama mana akidah seseorang tu tak rosak, jahat, jemuan, jebon macam mana sekalipun, dia tak kekal dalam neraka sebab Islam dia selamat. Tu rahmat. Sampai Nabi kata la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Tak masuk syurga kecuali hanya orang-orang Islam. Tengok. Lagi Islam saya elok, iman saya elok, keyakinan akidah elok,
tak kekal dalam neraka walaupun saya melanggar semua perintah Tuhan. Tapi aku tak maulah duk abang lah satu hari negeri akhirat 1000 tahun di dunia. Kepanasan api akhirat 70 kali ganda. Woi, tak boleh pergi. Dia tak? Rumah tak ada elektrik pun rimai. Dia Ustaz pilih macam mana? Tak ada air atau tak ada elektrik di rumah? Ustaz prefer yang mana? Cuba abang. Tak ada air tak apa. Ada elektrik. Saya pilih dua-dua ada. Kan senang. Apa duk pilih tak ada. Cari panas nak berak pun tak boleh basuh bungkuk. Kan? Semua tu nikmat tuan-tuan. Hargailah nikmat Tuhan bagi kat kita. Itu cerita. Kita jaga Islam kita elok-elok. Jangan kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Itu pesanan untuk kita. Pesanan Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub dalam Al-Baqarah 132. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kepada anak-anak mereka. Betapa halusnya nilai-nilai yang diajar Islam jika menconteng wajah binatang. Jika menconteng wajah binatang yang tidak menyakitkan pun dilaknat oleh Allah, maka tentulah menyakitinya lebih dahsyat, mengundang kemurkaannya. Kurung kucing tak bagi makan. Bagi makan tak apa tuan-tuan, kan? Burung bagi makan. Bagi elok, tak ada masalah. Belah. Kalau tak mampu tak payah. Bebaskan apa. Jadi itulah di antara kita tak dapat bayang Islam begitu terperinci ajarannya. Jadi tanda ni dulu insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok produk sabun basuh, ni kawan kita setiausaha beli sabun serbuk tu kira. Tu dia. Saya lagi beli satu dah. Dah 2 bulan tak beli takkan tak habis. Kan? Sembang kemai. Aku sampai bawa sejadah ni hantar punya pasal. Aku pun seraya awak kena hambat keluar. Jangan marah. Tuan-tuan nak tengok produk-produk saya tengok saya ada kerja lagi insya-Allah. Jadi sekadar ribuan kemaafan. Saya hanya bergurau saja, tak ada niat nak bagi siapa-siapa marah. Itu kelemahan yang ada pada saya. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah surat Al-Subhanakallah.